Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? PDPR kita hari ini adalah mata pelajaran ibadat bagi darjah 6 Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung perbincangan kita di pelajaran yang keempat, iaitu puasa. Sebelum kita meneruskan PDPR kita pada hari ini, murid-murid boleh rujuk kitab ibadat muka surat 56 hingga 57. Bermula dengan muka surat 56, 4.11, subtopiknya ialah harus berbuka dan meninggalkan puasa. Baiklah, cikgu akan menerangkan dengan lebih detail berkenaan dengan orang yang diharuskan berbuka ataupun meninggalkan puasa. Baiklah, kita lihat orang yang diharuskan berbuka ataupun meninggalkan puasa. Yang pertama ialah orang sakit yang mudarat disebabkan oleh puasanya. Ini bermaksud jika dia puasa, dia akan mengalami mudarat ataupun masalah yang tertentu. Contohnya, bila dia puasa, dia akan mengalami gastrik ataupun sakit perut ataupun masalah-masalah lain. Jadi, orang ini diharuskan untuk berbuka puasa. Walau bagaimanapun, dia terpaksa dan wajib qada atau ganti puasanya itu. Yang kedua, orang yang sangat lapar dan sangat dahaga sehingga tidak tertanggung mengikut adat. Mengikut adat ini maksudnya pada kebiasaannya lah. Sebagai contoh, sekiranya dia meneruskan puasanya itu, dia akan pengsan dan sebagainya. Jadi, orang ini diharuskan untuk berbuka dan dia juga wajib qada ataupun ganti puasanya nanti. Yang ketiga, orang yang diharuskan untuk berbuka atau meninggalkan puasanya ialah orang yang musafir. Yang jauhnya jarak perjalanan itu adalah 2 marhalah atau lebih. Jadi, dia diharuskan untuk berbuka. Maksudnya boleh untuk berbuka dan dia juga wajib qada puasanya itu. Akan tetapi, seseorang yang musafir selepas daripada terbitnya fajar tidaklah harus berbuka puasanya. Maksudnya, bila dia keluar untuk musafir selepas terbit fajar, dia tidak harus untuk berbuka puasanya. Seterusnya yang keempat ialah orang tua dan yang sakit yang tiada harapan sembuh dan tidak mampu berpuasa. Baiklah murid-murid, di nombor 4 ini ada 2 keadaan. Iaitu keadaan yang pertama, orang tua yang sakit yang tiada harapan sembuh. Dan keadaan yang kedua ialah orang tua yang tidak mampu berpuasa. Jadi, kedua-dua mereka ini dibenarkan ataupun diharuskan untuk berbuka puasanya dan mereka perlu membayar fidyah secupak beras bagi 1 hari dan mereka tidak wajib qada. Kenapa mereka ini tidak wajib qada ataupun tidak wajib ganti puasa? Sebab mereka ini adalah orang yang tiada harapan sembuh ataupun memang tak mampu pun berpuasa bila-bila. Jadi, mereka ini perlu membayar fidyah secupak beras bagi setiap hari. Bagi 1 hari. Contoh, kalau dia tinggal puasanya 30 hari, jadi 30 cupak beras. 1 cupak beras bersamaan dengan 675 gram. Yang kelima pula ialah perempuan yang mengandung dan menyusukan anak yang takut kemudaratan terhadap dirinya. Baiklah,
perempuan yang mengandung ataupun yang menyusukan anak, sama ada menyusukan anak secara mengambil upah atau sukarela bermaksud menjadi ibu susuan, mereka ini takut kemudaratan terhadap dirinya. Contoh takut kemudaratan terhadap diri ialah mereka ini risau akan berasa lapar atau sebagainya, takut jadi pengsan. Jadi, mereka wajib berbuka dan juga qada puasanya tanpa membayar fidyah. Tak perlu bayar fidyah, tapi kena ganti puasanya itu. Baiklah murid-murid, tadi cikgu terangkan berkenaan dengan ibu yang mengandung ataupun perempuan yang mengandung ataupun yang menyusukan anak yang bimbang akan kemudaratan terhadap dirinya sendiri. Okey, sekarang jika takut kemudaratan menimpa ke atas anak, seperti takut berlaku keguguran bagi yang mengandung ataupun risau berlaku kekurangan susu bagi yang menyusu. Jadi mereka ini yang bimbang akan kemudaratan terhadap anak, mereka ini wajib berbuka dan qada serta membayar fidyah. Tadi yang bimbang kemudaratan dirinya sendiri itu wajib berbuka dan qada tanpa bayar fidyah. Tetapi jika dia bimbang akan kemudaratan anaknya, jadi dia wajib berbuka dan qada puasanya dan bayar fidyah secupak beras bagi tiap-tiap hari yang dia tinggalkan. Sama juga macam tadi, orang tua yang sakit tadi, secupak beras bagi tiap-tiap hari yang ditinggalkan. Secupak beras, secupak bersamaan dengan 675 gram. Manakala orang yang diharuskan berbuka ataupun meninggalkan puasa yang keenam ialah perempuan kedatangan haid dan nifas. Nifas ialah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Jadi, mereka ini wajib berbuka dan juga qada puasanya. Seterusnya, kita lihat subtopik seterusnya iaitu 4.12 mabuk, pitam dan gila. Yang pertama, seseorang yang mabuk atau pitam sepanjang hari, hukumnya batal puasanya dan wajib qada, wajib ganti puasa hari yang batal puasanya tersebut. Dan yang kedua, seseorang yang gila kerana kecuaiannya atau sengaja. Contoh, saja dia pergi pegang wire elektrik ke atau apa menyebabkan berlaku renjatan elektrik dan jadi gila ataupun sewil sekejap. Jadi hukumnya wajib qada ketika sembuh. Kenapa kena qada? Kita belajar sebelum ni golongan yang batal puasa ialah antaranya ialah gila walaupun satu lahzah. Gila walaupun satu saat. Jadi puasanya dikira batal. Jadi bila batal puasanya dia wajib qada apabila sembuh nanti. Baiklah murid-murid, dengan ini tamatlah PDPR kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid ada pertanyaan ataupun persoalan, bolehlah rujuk cikgu. Cikgu harap semua murid dapat memahami isi kandungan pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.